Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afzal. Baiklah, pada hari ini seperti janjikan, kita akan teruskan dengan latihan yang kedua bagi soalan berformat SPM bagi tajuk modul 7 pekanan kos. Baiklah, kita lihat kepada tajuk soalan kita itu kilang syukur berhad. Okay, nampak tak? Industri dia adalah industri kilang ya. Okey. So, sebelum kita teruskan menjawab soalan ini, seperti yang cikgu telah sebut sebelum ni, kita biasakan diri kita dengan keyword. Cikgu nak pelajar biasakan dengan keyword tu. M untuk material, okey. L untuk labor, lagi. E untuk expenses, okey. Dan O untuk overhead. Okey. So, konsep M, liu ataupun milo. Okey, kalau pelajar tak nak guna terma bahasa Inggeris, boleh gunakan terma bahasa Melayu iaitu bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung dan overhead. Okay, so pelajar bolehlah gunakan terpulang pada pelajar punya kesesuaian. Nak guna terma bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. 3B 1O. Okey, so kita lihat ke sini. Yang pertama, inventory. So, kita nampak tak sini ada tarikh iaitu pada 31 Mac 2013 dengan 28 Februari 2014. Okey, so sebelum kita nak tengok keseluruhan, kita tengok dulu kehendak soalan. Sediakan akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 28 Februari 2014. Sediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir 28 Februari 2014. Yang ini adalah disuruh sediakan kos pengeluaran. Yang ini disuruh sediakan akaun perdagangan. Tarikhnya adalah 28 Februari 2014. Jadi, nampak tak? Yang ini dah tentulah awal tahun. Okey, awal tahun. Yang ini adalah akhir tahun. Okey. So, kita dah tahulah ini adalah bahan langsung iaitu M. Iaitu inventory awal bahan langsung. Kerja dalam proses iaitu work in progress. Okey, dan barang siap untuk akaun perdagangan. Alat tulis untuk overhead. So, yang ini semua adalah untuk awal tahun dan juga awal akhir tahun. Okey. Seterusnya kita analisis setiap maklumat dalam imbangan duga ini. Belian bahan langsung M. Pulangan bahan langsung M. Duty import bahan langsung okey, M juga. Okey, gaji operator kilang. Okey, L. Gaji penyela kilang O. Sewa bangunan O. O tu adalah overhead ya, jangan lupa. Insurans O. Belian alat tulis O. Jualan barang siap. Apa dia? AP, ya, akaun perdagangan. Royalty E. Expenses ya. Logi dan mesin. Okay, dia adalah aset. Yang mana aset ni kita akan cari apa? Susut nilai. Dan susut nilai ni kita hantar ke overhead. Susut nilai terkumpul logi dan mesin. Okay, dia ada kena-mena dengan yang dekat bahagian atas nanti. Tengok pada dia punya kaedah yang digunakan. Nak guna kaedah apa. Okay, so ada berkaitan. Kalau dia gunakan kaedah kaedah apa tu? Kaedah baki berkurangan, dah tentu kita akan guna pakai maklumat susut ni nilai terkumpul. Tapi kalau gunakan kaedah garis lurus, kita tak perlu pakai. Okey, pelajar kena tahu ya, susut nilai terkumpul ni kita akan cari susut nilai yang baru bila menggunakan kaedah bagi berkurangan. Kita akan pakai maklumat ni. Okey, tapi kalau kita tak pakai, kalau kita gunakan kaedah garis lurus, ya, maklumat ni tak pakai pun sebenarnya. Okey, melainkan kalau kita kena buat PKK. Okey, lengkapan pun sama, dia adalah aset. Maka ada susut nilai terkumpul juga di sini, lengkapan. Dua-dua ni kita nak cari apa nanti? Susut nilai dan hantar ke overhead. Kenderaan, okey, ada susut nilai tak? Tiada maklumat, okey, tapi mungkin kita akan cari susut nilai juga. Jadi pun hantar ke overhead. Kadar bayaran overhead, belanja am juga overhead. Okey, kadar bayaran belum bayar. Okey, sekarang kita nak buat maklumat tambahan. Okey, kadar bayaran belum bayar 600. Kadar bayaran dibahagikan di antara kilang dan pejabat mengikut nisbah 2:1. Okey, nampak tak? Ada yang kilang dah tentu kita buat kos pengeluaran. Ada yang pejabat nak buat akaun perdagangan. Betul tak? So, kadar bayaran kita belum bayar 600. Okay, cuba cari maklumat kadar bayaran.
3,600. Okey, nampak tak? Tapi belum bayar apa? 600. So, kena buatlah 3,600 tambah dengan 600. Sebab dia belum bayar, kena bayarlah. Tapi, dah dapat jawapan nanti, kita kena agihkan 2:1. Maksudnya, kalau untuk akaun kos pengeluaran, maksudnya dapat jawapan darab dengan 2/3. Okey, so apa? 2/1, 3. 2 untuk kilang. Tapi kalau kena buat akaun untuk rugi, nanti dia akan jadi 1/3. Kalau ikut kehendak soalan kita tadi, kita tengok ya, kehendak soalan kita tadi, kita cuma buat akaun KP dan juga AP. Kos pengeluaran dan akaun perdagangan. Dia tak suruh buat PKK, tak suruh buat untung rugi. So, tak perlulah. Okey. Kita hanya fokus pada 2/3. Okey. Seterusnya, loji dan mesin disusun nilaikan setahun atas baki berkurangan. Juga, okay. Bila kita sebut baki berkurangan, okay, untuk loji dengan mesin, tertentu kita kena tolakkan dahulu dengan susun nilai terkumpul. Jadi, 25,500. Okay, kita akan, cikgu buatkan nombor 2 di bawah ya, maksud cara pengiraan dia. Okay, 25,500. Tolakkan dahulu dengan 2,550. Okay, sebab dia nak dapatkan baki. Kita akan dapat baki. Dan baki tersebutlah kita akan darabkan dengan 10%. Okay, jadi kita akan lihat kat bawah ada maklumat lain lagi tak? Kita sabar. Kita dah stop dulu sampai di sini. Nanti kita tengok maklumat di bawah ya. Seterusnya, okay, lengkapan dan kenderaan disusun nilaikan mengikut kaedah garis lurus. Okey, nampak tak? Lengkapan kita nilai dia adalah 8,900. Susun nilai terkumpul 890. Perlu tak tolak? Sebab kita gunakan kaedah garis lurus. Perlu tak? Okey, so untuk lengkapan berapa? Okey, 20% darab dengan 8,900. Tak perlu tolak lah sebab kita bukan guna kaedah baki perkurangan. Kita guna garis lurus. Okey. So, darab dengan 8,900. Okey, untuk kenderaan pun sama. Kenderaan berapa ribu? Kenderaan 50,700. Okey, 50,700 darab juga dengan 20%. Okey, kita stop sampai situ dulu. Okey, kita lihat kat bawah. Nampak tak? Ada agihan kilang dengan pejabat. So, kilang untuk kos pengeluaran. Pejabat untuk AP. Okey, so susun nilai lengkapan. Okay, tadi kita dah kira lengkapan tadi. Yang 20% darab 8,900. So, dia dah bagi kat sini. Agihannya adalah 60%. So, kena darabkanlah 60%. Okey, nampak tak? Okey, untuk kenderaan 70%. Darablah dengan 70%. Okey, nampak tak? Okey, so untuk loji ada tak pengagihan untuk KP ataupun AP? Kilang dengan pejabat. Tiada kan? So, sampai sini je pengiraan dia. So, kita akan kira lah lepas ni. Okay, boleh. Okey. Seterusnya, belanja am dibahagikan kepada kilang dan pejabat dengan nisbah 3:2. Okey, berapa belanja am? 1,800. Okey, so kalau kita nak buatkan kilang, akaun kos pengeluaran KP, pejabat AP. So, kita nak fokus sekarang pada KP, okey, iaitu 3:2. Jadi, berapa jumlah belanja am? 1,800. 1,800 darab dengan 3/5. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya, insurans telah dibayar untuk tempoh setahun mulai 31 Mei 2013. 80% insurans adalah untuk kilang. Nampak tak? 80% untuk kilang. Okey, bila jadi ada tarikh, cikgu nak baca fokus pada tarikh. Ingat, tadi kita dah tengok dia suruh kita buat akaun kos pengeluaran dengan akaun perdagangan berakhir pada 28 hari bulan 2 2014. Okey, nampak tak? Okey, bila sebenarnya awal tahun ataupun 12 bulan, okey, sebelum tarikh 28 hari bulan 2 2014. Okey, iaitu pada 1 hari bulan 3 2013. Okey. Okey. Inilah awal tahun dia. Sebab kita nak buat akaun berakhir pada 28 hari bulan 2. Makanya,
masa dia mengambil insurans ni, dia bayar untuk tempoh setahun, itu 12 bulan. Tapi bermula 31 Mei. So, 31 Mei di mana? Di sinilah. Di bulan 3, bulan 4, bulan 5. So, 31 hari bulan 5, 2013. Maksudnya, okay, dia bayar mulai 31 Mei. So, selepas bulan Mei lah baru kita kira berapa bulan yang telah dia dibayar. Okay. So, kalau kita ambil kira daripada tempoh 1 hari bulan 6 sampai 28 hari bulan 2, 2014, berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Okay, semula ya. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Maksudnya dia ada tempoh 9 bulan. 9 per 12. Okey, maka insurans yang dibayar, kita insurans berapa angka insurans dia? 3,600. Okey, maka 3,600, okey, darab dengan 9 bagi 12 bulan. Lepas tu kita akan darab pula dengan 80% untuk kos pengeluaran. Okey, ini semua. Okey, seterusnya cuba tengok ada lagi tak maklumat yang kita kena buat. Okey. Gaji operator kilang belum bayar 700. Okey, operator kilang. Mana operator kilang? Operator kilang. Ada tak? 1, 2, 3, 4. Okey, 35,780. 35,780. Belum bayar 700. Tambahlah 700. Okey. Okey, seterusnya sewa bangunan untuk kilang 60% dan pejabat 40. 60 ni adalah untuk KP. Ini untuk AP. So, sewa bangunan berapa? Sewa bangunan. Okey, tengok sewa bangunan. Okey, sewa bangunan 4,800. Okey, tadi okey 4,800 ya. Punya sewa bangunan 4,800. So, 4,800 darab dengan 60%. Okey, seterusnya gaji penyela kilang prabayar. Maksud pra adalah terlebih bayar. So, gaji penyela kilang berapa? Gaji penyela kilang 8,560. So, 8,560 tolak dengan 560. Sebab kita prabayar, maksudnya kita terlebih bayar lah ya. 560. Dia patutnya tahun depan, tapi kita bayar tahun ni. Okey. So, dapatlah jawapan dia nanti. Okey, boleh ya? So, kita dah buat semua daripada nombor 1 sehinggalah nombor 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Sehingga 8 pelarasan yang kita kena buat. Okey, sekarang kita tengok jawapan kita. Sama tak dengan analisis yang kita buat dalam soalan? Okey, kita tukar pen sikit. Kita tukar pen warna biru. Okey. Okey, yang pertama, kos bahan langsung. Okay, kita mulakan dengan inventory awal bahan langsung 11,520. Okey, nampak tak? 11,520 untuk inventory awal. Okay, lepas tu kena tambah apa? Belian bahan langsung. Okey, M. Kita potong M. Dah siap M dah. Sekarang belian bahan langsung M 56,924. Okey, 56,924, 942, sorry. Okey, tolak pulangan bahan langsung. Okey, M juga. Pulangan bahan langsung M 2562. Okey, tolak 2562. Okey, dapat 54,380. Lepas tu tambah dengan duty import bahan langsung. Itu charge tambahan 1025. Betul tak? Ada M situ. Okey, M lagi 1025. Dah selesai, betul? Okey, seterusnya dah dapat, kita dah letak angka di sini dan kita akan tambahkan inventory awal bahan langsung. Kita dapat 66,925. Tolakkan dengan inventory akhir bahan langsung. Okey, cari M lagi. Betul tak? M. Mana lagi M? Kita jumpa M. Okey, kat bawah dah tak ada. Kat sinilah. M. 6,400. Kita tolak 6,400. Okey. So, barulah kita dapat kos bahan langsung digunakan, iaitu 60,525. So, kita dah selesaikan M, iaitu bahan langsung. Okay, sekarang kita buat apa pula? L. L yang ada. Apa L yang kita ada? Kita jumpa L apa?
Ya, sepanjang kita buat tadi, kita cuba satu saja L, iaitu gaji operator kilang sebanyak 35780. Tapi perasan tak tadi kita ada pelarasan 35780 tambah 700, betul? Okey, nampak tak sama jawapan kita? 35780 tambah 700, 36480. Ada lagi tak? L, satu saja. Seterusnya, E. Betul tak? E. Ada tak jumpa E? Kat mana kita jumpa E? Satu saja, iaitu royalty. Sebanyak berapa ni royalty ni? 2,500. Okey, so kita akan tambahkan dengan 2,500. Okey, ada lagi? Tak ada, satu saja. Okay, lepas tu kita dah buat untuk material, buruh, expenses, iaitu kos belanja langsung. So dapatlah prime cost atau kos utama. Tambahkan semua, dapat 9505. Okay, barulah kita tambahkan dengan cost overhead. So overhead yang pertama kita jumpa apa dia? Okey, kalau ikutkan kat sini, okey, kalau kita nak buat satu-satu ikut dia punya maklumat yang ada, okay, itu yang pertama O adalah alat tulis. Alat tulis kita yang pertama, ini awal tahun 88. Okey, lepas tu ini adalah akhir. Ada tak dalam maklumat yang di bawah ni yang kita jumpa alat tulis? Alat tulis kilang. Okey, alat tulis kilang ada. Oh, okey, potongkan dulu. Berapa kita beli? 248. So 88 tambah 248, barulah kita tolakkan dengan yang akhir 120. Okey, betul tak? 88, okey, 248 tambah 88 untuk 120. Yes, sama ya. Okey, so selesai untuk alat tulis. Okey, seterusnya ada lagi tak O yang kita cari? Gaji penyelia kilang iaitu 8560. Tapi kena ingat tadi kita ada buat 8560 tolak 560. Betul tak? Penyelia kilang, okey, mana gaji penyelia kilang? Okey, dia tak bawah sekali. 8560 tolak 560. Ya, sama ya. Okey, kalau boleh kita susun ikut ya urutannya. Betul lah urutan yang kita dapat daripada soalan. Lagi mudah untuk kita potong mana kita nak selesaikan. Seterusnya sewa bangunan, iaitu 4,800. Okay, ada tak dalam kita buat pelarasan di bawah tadi berkaitan dengan sewa bangunan? Cikgu rasa macam ada. Okey, ni nampak tak sewa bangunan? 4,800 darab dengan 60%. Betul tak? Sewa bangunan, okey, 4,800 darab 60%. Yes, sama. Sama dengan apa yang telah kita buat analisis. Okey, dah siap. Seterusnya ada O lagi. Insurance. Okey, 3,600. Okey, ada tak insurans tadi yang kita buat analisis insurans? Okey, kat bawah ni. Insurans telah dibayar ni. Okey, tempoh setahun mula 31 Mei. Kita dah kira 3,600 darab 9 bagi 12 bulan darab 80%. Okey, sebab dia kata untuk kilang adalah 80%. Okay, betul tak? Kita tengok insurans. 3,600 tolak 900 darab 80%. Okey. Dia kata situ tolak 900. Okey. Berbagai kaedah boleh kita gunalah. Sebab apa? Okey, ini kaedah yang dia bagi, yang jawapan yang bagi ya. 3,600 bahagikan 12 bulan. Iaitu selama okey, 12 kali, iaitu 3,600. Okey. Okey, kita boleh juga gunakan kaedah yang satu lagi ni. Ini yang dalam buku, yang dalam soalan adalah dalam skema jawapan ni. Dia buat 3,600 bagi 12 bulan iaitu 300. 300 darab dengan 9 bulan sama juga 2,700. 2,700 sama juga bila kita darabkan dengan 80%, kita akan dapat jawapan lah, iaitu sebanyak 2,160. Kalau kita gunakan kaedah cikgu pun sama je. Okey, cuba try buat 3,600 darab dengan 9 bagi 12 bulan. Sama juga, kita dapat 2,700 darab dengan 80%. Ya, sama. Mana-mana boleh guna. Okey, janji benda tu adalah 9 bulan. Okey, tapi yang penting konsep ni, time frame ni. Konsep time frame ni sangat penting ya, untuk tentukan berapa bulan yang kita bayar sepatutnya. Okey, so jawapan kita tadi 2160. Sama tak 2160? Ya, sama. 2160. Okey, seterusnya. Insurans pun dah selesai. Okey, logi dan mesin. Okey, kira susut nilai dia. Logi dan mesin kita kira dah tadi. Mana logi dan mesin? 2,550 tolak 250. Dapat baki dia dah 10%. Okey, betul tak?
Logi dan mesin 2550 tolak 2550 tolak 10%. Sama ya? Tak 10%. Okey, sama. So, inilah jawapan dia 2295. Okey. Selesai yang logi dan mesin. Seterusnya ada O lagi tak? O untuk lengkapan. Okey, lengkapan pun dah kira tadi. 20% darab dengan 8,900 darab dengan 60%. Betul tak? Okey, mana lengkapan? 8,900 darab 20% darab 60%. Okey, sama. Ya, sama pengilaan kita. Seterusnya, susut nilai kenderaan. 50,700 darab 20% darab dengan 70%. Okey, mana kenderaan? 50,700 darab 20% darab dengan 70%. Yes, sama. Sama dengan kita kira. Okey, dah selesai yang itu. Seterusnya, kadar bayaran. Okey, kadar bayaran tu cikgu rasa macam ada pelarasan. Okey, cuba tengok mana kadar bayaran tadi. Ada tak? Kat mana ayat? Okey, yang pertama ni. Kadar bayaran dibahagikan antara kilang dan pejabat mengikut nisbah 2, nisbah 1. So, kita buat 3,600 tambah dengan 600 darab dengan 2/3. Okey, betul tak? 3,600 tambah 600 darab per 3. Okey, sama. Sama sangat. Okey. Seterusnya, ada lagi tak? Oh, yang kita nak belanja am. Okey, belanja am ada tak? Pelarasan pun ada tadi. Okey, yang kita buat di bawah tadi. 1,800 darab dengan 3/5. Betul tak? Belanja am. Belanja am. Okey, 1,800 3/5. Okey, nampak tak? Nampaknya macam dah selesai dah semua O kita ni. Ada lagi tak O? Mana yang tak sentuh lagi O? Dah tak ada. Habis dah semua O kita telah sentuh. Sebab tu cikgu suka pelajar standby dengan satu keyword yang pelajar boleh adapt. Macam cikgu gunakan Melio. Kalau pelajar nak guna 3B1O pun tak apa. Tak kisah mana-mana. Okey. So, selesai. Bila selesai je, okey, cikgu pun apa nak buat? Tambahkan semua kos overhead. Dapatlah 275,797. Tambahkan dengan kos prima. Okey, kita tambahkan. Okey. Dapatlah 127,102. Tambah kerja dalam proses awal. Tolak kerja dalam proses akhir. Kita kerja dalam proses awal kita berapa? WIP 6045. Untuk akhir 4544. Okey, 6045 sama 4544. Okey, dapatlah kos pengeluaran 128,603. Selesai menjawab soalan untuk yang pertama iaitu kos pengeluaran sebanyak 22 markah. Okey, sekarang jawapan yang kedua iaitu nak buat akaun perdagangan. Markah ni 3 markah sahaja. Okey, so jualan barang siap. Jualan barang siap AP, betul tak? Okey, mana jualan barang siap jumpa AP tak? Okey, ni jualan barang siap AP potong. Itu sebanyak 150,658. Okey. Betul tak? Okey, lepas tu ini jualan. Kalau ada pulangan jualan, tolak pulangan jualan. Dapatlah jualan bersih. Betul? Sama macam kita buat akaun milikan tunggal. Kalau ada pulangan jualan, kita cari jualan bersih. Okey, seterusnya, inventory awal barang siap. So, inventory awal barang siap. Cuba tengok. Okey, ada tak kita buat dekat AP? Ada barang siap AP. Awal 9076, akhir 7521. Okey. 9076 dan AP dia 7521. Okey. Tapi pelajar kena ingat. Okey. Dia sama macam kita buat akaun milikan tunggal iaitu inventory awal tambah belian. Okey. Tolak dengan pulangan belian. Okey. Tambah dengan charge tambahan. Tetapi kita tak ada lagi dah belian di sini. Kita hanya inventory awal tambah dengan kos pengeluaran. Tolak inventory akhir. So, kos pengeluaran naik mana? Ya, kos pengeluaran ni kita ambil daripada jawapan dalam ini. Itu dalam akaun kos pengeluaran. 128,603. Kita bawa naik atas. Tambahkan 137,679. Dan tolakkan dengan inventory akhir. Dapatlah jawapan kos jualan. Kos jualan kita bandingkan dengan jualan bersih. Kita dapatlah jawapan dia 20,500. Itu 20,500. Itu inilah untung kasar bagi akaun perdagangan. Okey, dan markah dia adalah 3 markah. Okey, kalau lah disuruh buat lagi, C buat akaun untuk rugi, sediakan PKK, maksudnya nanti pelajar akan cari kat sini UR dan PKK. Iaitu di mana UR? UR apa saja yang ada perkataan pejabat. Pejabat ni lah yang kita akan hantar kepada, okey, pejabat kita akan hantar kepada untuk rugi. Mana yang hasil lah. Kalau yang belanjalah. Kalau dia susut nilai ni adalah belanja. Susut nilai belanja. Okey. Kalau kadar bayaran belanja am belanja. Okey. Faham tak? Insurans belanja.
Dia sama macam kita buat akaun perdagangan dan untung rugi untuk akaun milikan tunggal. Sama. Tapi jarang dia suruh kita tambahkan sini hasil. Okay. Tolak belanja. Okay. Kalau ada, kena buat. Yang belanja dengan hasil ni, kita ambil yang percentage untuk pejabat. Okay. Faham tak? Barulah kita akan dapat sini untuk bersih. Okay. Boleh? Okay. So, saya rasa cukup dahulu untuk latihan kita performa SPM yang kedua ni. Semoga pelajar semua dapat mengambil peluang ni untuk cemerlangkan lagi pengetahuan kita dalam prinsip perakaunan. Semoga cemerlang A+ bersama Cik Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.